Itu dia persembahan daripada Cikgu Satya yang mempersembahkan kepada anda satu persembahan dengan alat muzik seruling itu sudah tentu dengan lagu tu. Lagu sebenarnya tu Ira, lagu sangat berhantu. Kami Guru Malaysia. Betul. Kalau Hari Raya, kita ada lagu raya yang berhantu kan? Ya, Tapi kalau Hari Hari Guru, lagu Kami Guru Malaysia itu kalau kita dengar, saya bukan cikgu pun saya rasa meremang, Ira. Tadi saya dengar Hafiz nyanyikan. Cuba nyanyi sikit. Janganlah. Sikit je, sikit je Dulu Hafiz waktu sekolah belanja. saya masuk choir untuk sambutan Hari Guru. Tapi hari ini kita belanja satu Apa lagi? Saya tak Malaysia. nak dengar masa sekolah. Saya nak sekarang Kita juga. Saya suruh cikgu, janganlah penutup kita. Kami Guru Malaysia. Berikrar dan berjanji. Lagi? Itu di antara baik-baik lagu. Kalau anda dapat lihat kepada lirik lagu itu sendiri sudah jelas menunjukkan bahawa pengorbanan guru itu adalah sangat besar untuk membangunkan anak bangsa negara kita. Ya, dan dengan hashtag yang setiap tahun kita dapat lihat terima kasih cikgu. Dan tak lupa juga pada tahun ini dengan tema yang dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk sempena dengan Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu merupakan sambutan Hari Guru yang ke-49 untuk tahun 2020 di Malaysia. Betul, sambutan tahun ini pastinya berbeza. Kalau ikut kebiasaannya 16 hari bulan cikgu-cikgu akan berkumpul di sekolah untuk sambutan Hari Guru. Tapi hari ini biasalah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Dunia dan juga Malaysia sendiri dilanda pandemik COVID-19, tidak ada sebarang sambutan dilakukan. Walaupun sekecil-kecil sambutan tidak dibenarkan, apatah lagi sambutan Hari Guru. Kalau dulu cikgu 16 Mei mesti akan dapat banyak hadiah, penuh bonek kita, Tupperware, minyak masak, segala-gala. Oh, Tupperware tapi sekarang tak boleh lagi dah. Tapi sekarang Ira kata anak-anak murid boleh bagi secara dalam talian. Kalau kita tak dapat jumpa cikgu kita secara bersemuka sebagai contohnya kan, kita boleh tengok, kita browse dekat Google tu sebagai contoh. Hadiah apa hari ni nak hantar dekat cikgu ni? Okey, hantar. Boleh pergi ke beli secara dalam talian. Betul. Terima kasih kepada cikgu yang sedang menonton sekarang ni. Dan kita akan perkenalkan tetamu kita hari ini juga individu yang hebat, seorang guru dan juga kini menerajui Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai Ketua Pengarah. Kita perkenalkan Dr. Habibah Abdul Rahim, merupakan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Apa khabar cikgu? Saya panggil cikgu. Sekali cikgu, selamanya akan menjadi cikgu. Betul, selamat guru cikgu. Okey, Dr. Habibah yang merupakan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan juga merupakan wanita kedua yang dilantik sebagai Ketua Pengarah di Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, betul. Dan hari ini dengan temanya Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu, kami bawakan kepada anda yang berusaha Dr. Habibah sendiri ke studio dan kita akan mendengar sendiri daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tentang berkenaan dengan isu-isu yang kebelakang ini banyak berbangkit berkenaan dengan karier sebagai seorang guru. Betul. Istimewa untuk Hari Guru. Kalau kita mendengar kepada perutusan Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, di awal ucapannya sudah pun menunjukkan ataupun mengatakan kepada kita bahawa guru berdepan dengan satu cabaran baru, apatah lagi dalam tempoh PKPB ini sendiri. Dan mungkin daripada kata-kata Ketua Pengarah sendiri, bagaimana cikgu ketika ini berdepan dengan situasi? Saya rasa sebelum tu, kalau tadi mengucapkan selamat Hari Guru kepada saya nak mengambil peluang inilah untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara. Jadi saya rasa walaupun dalam tempoh PKP ini tidaklah bermakna kita tidak boleh menyambut Hari Guru tersebut. Cuma mungkin kelainan sedikit daripada sebelum-sebelum ini seperti yang telah pun dimaklumkan tadi. Jika dulu kita buat secara besar-besaran, ya, tetapi kita ikut nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, tiada perhimpunan besar-besaran. Jadi perancangan awal yang kita buat untuk sambutan Hari Guru tu kita kena ubahlah. Jadi kita masih melaksanakan sambutan Hari Guru, cuma secara maya, secara dalam talian. Dan kita dengar tadi perutusan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita juga ada banyak acara lain yang dibuat, sama ada melalui webinar, video pendek yang kita buat siaran. Juga guru pun boleh mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan seperti bicara wahyu, deklamasi sajak. Tadi ada disebut tentang kad. Ada juga yang buat penghargaan. Dan kita juga menjemput masyarakat untuk mengambil bahagian melalui kempen Kisah Guru, Kisah Kita. Juga Kisah Guru, Kisah Kita. Ya. Jadi bermakna walaupun dalam tempoh PKP ini
kita buat secara yang berbeza lah, ya, dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan yang kita perlu lakukan. Jadi kalau sebut tentang PKP ni, tidak bermakna pengajaran dan pembelajaran itu tidak berlaku. Jadi ia berlaku mengikut waktu persekolahan, cuma guru murid tidak ke sekolah. Ya. Jadi ia boleh dilakukan melalui pelbagai cara yang lain, sama ada melalui digital, ya, online. Kita ada banyak platform yang kita sediakan, juga banyak sumber-sumber yang kita sediakan. Tapi kita juga ada TV pendidikan yang kita siarkan semula melalui TV OK, juga melalui Astro. Dan selain daripada itu, bagi yang tak boleh juga kita nak capai, kita juga menggunakan buku teks, kita hantar WhatsApp untuk buat kerja di muka surat berapa dan sebagainya. Tapi ada juga guru kita yang pergi lebih jauh daripada itu sebab khawatir tentang teknologi komunikasi yang mungkin kurang aksesnya oleh murid. Jadi mereka menghantar sendiri lembaran-lembaran kerja ke perkampungan ataupun rumah anak-anak murid, tetapi tentunya dengan pejabat daerah, dengan pejabat kesihatan daerah, sebab langkah keselamatan tu masih kita perlu jagalah. Maaf doktor, saya nak mencelah sedikit kan. Macam yang ada doktor sebutkan tadi, di mana Kementerian Pendidikan juga ada bekerjasama dengan saluran RTM sendiri, secara khususnya kita sebutkan di sini melalui TV pendidikan. Ya. Sejauh mana pelibatan guru itu dalam memberi kaedah pembelajaran dan juga mata pelajaran untuk TV pendidikan itu sendiri? Ya, kita susun atur rancangan itu melalui TV pendidikan. TV OK itu adalah 1 jam pagi dan juga 1 jam pada waktu tengah harinya. Dan kemudian kita lanjutkan pula kepada Astro, sebab kita mula dulu dengan RTM. Kemudian kita lanjutkan kepada Astro lagi 4 jam lah, 2 jam. Tapi kalau kita lihat, kita gilir-gilirkan mata pelajaran, khususnya mata pelajaran teras, tetapi ada juga mata-mata pelajaran lain yang kita selitkan. Dan rancangan itu adalah pendek-pendek. Sebab kalau melalui sama ada digital ataupun melalui TV ni, kita nak capture audience, kita nak make sure anak-anak murid kita tu mengikuti rancangan itu. Jadi dia bukanlah satu tempoh yang lama yang panjang. Dia pendek-pendek sedikit. Saya perasan dalam masa 40 ke 45 minit sahaja untuk siaran satu-satu mata pelajaran. Kurang daripada itu. Kurang daripada itu juga. 25 minit, 30 minit. Jadi sejauh mana pelibatan guru itu sendiri untuk mata pelajaran itu? Adakah guru yang memberi dia punya subjek? Bahagian sumber dan teknologi pendidikan kita yang aturkan rancangan-rancangan itu, dan kita gunakan guru-guru pakar. Jadi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada memberi penghargaan kepada beberapa nama orang guru kita yang merupakan ikon, merupakan pakar-pakar dan pendidikan. Jadi guru seumpama itu yang kita pilih, yang digunakan dalam rancangan-rancangan TV. Betul. Kalau kita dengar apa yang doktor katakan tadi, bahawa sepanjang tempoh PKP ini pertama kali kita berdepan dengan cuti yang begitu panjang. Kalau dulu cuti paling lama pun bulan 12, sebulan lebih saja. Namun kalau kita melihat kepada apa yang doktor katakan sebentar tadi, ada cikgu yang terpaksa ke kampung pedalaman untuk menghantar sendiri lembaran kerja ataupun tugas-tugasan yang diberi kerana tidak boleh menggunakan khidmat dalam talian. Dan kita kat situ kita nampak pengorbanan guru yang cukup besar dalam aspek pendidikan ini sendiri. Namun kalau kita melihat dalam tempoh PKPB ini, apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, bahawa penggunaan dalam talian ataupun pembelajaran secara maya, Google Classroom dan sebagainya, saya pasti ia memberi satu cabaran yang kuat kepada barisan pendidik. Jadi strategi KPM sendiri dalam menangani perkara ini? Sebenarnya dalam pendidikan digital ni kita dah bermula lebih awal. Bukannya disebabkan oleh PKP ini maka kita nak memulakan pendidikan digital itu. Cuma pada waktu itu banyak daripada usaha kita dalam pendidikan digital ini adalah masih di sekolah, berlaku di sekolah. Sekarang dia berlaku di rumah guru dan juga di rumah-rumah murid. Jadi itu yang bezanya. Dan bila ini berlaku, maka kita kena ambil kira dari segi
akses kepada teknologi komunikasi yang ada bagi guru dan juga bagi murid. Bukan setakat keupayaan murid itu sahaja, tetapi kebolehcapaian yang perlu disesuaikan mengikut seadanya. Tapi kalau kita ambil kira, antara cabaran yang dihadapi oleh guru kita selain daripada akses kepada teknologi komunikasi ini ialah pendekatan yang perlu digunakan bila kita melakukan pengajaran dan pembelajaran melalui dalam talian ini. Contohnya ialah kita semua sedia maklum bahawa kebanyakan daripada guru kita di peringkat usia yang mereka bukan digital native, bukan seperti generasi sekarang yang lahir dalam keadaan digital itu. Kecuali guru-guru kita yang lebih muda. Jadi untuk sentiasa relevan, maka guru-guru kita perlulah menimba ilmu supaya mereka juga boleh menguasai pendidikan digital ini dan menguasai peralatan dan juga cara menggunakan pedagogi yang terkini lah. Jadi ini selaras dengan tema kita pada hari ini, berguru demi ilmu. Jadi dia bukanlah kerana peperiksaan, tetapi kerana kecintaan kepada ilmu itu. Dan bagi guru khususnya perlulah dapat menjiwainya, kerana bila kita kata berguru, maka tentulah kita nak berguru kepada orang yang ada ilmu, ada kemahiran atau nilai tertentu yang kita nak belajar daripadanya. Jadi kita tak dapat nafikan peranan guru tu sangat penting. Pendidikan formal tu tempoh yang panjang. Jadi guru tu memainkan penting untuk anak murid berguru. Tapi guru tu perlu sentiasa meningkatkan ilmu, kemahirannya supaya relevan. Apa yang diajar tu autentik, yang sahih, yang berwibawa. Dan tentunya kena lebih kreatif. Betul. Tambah lagi bila melakukan pengajian secara dalam talian ni, saya pasti guru-guru pasti memikirkan kaedah ataupun metod yang bersesuaian supaya menarik minat pelajar sendiri untuk belajar melalui dalam talian. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan dalam talian juga kan, bagi guru dan juga mungkin bagi murid yang berada di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai akses kepada internet dan juga tidak mempunyai kemudahan teknologi yang terkini, macam mana KPM mencari kaedah untuk memudahkan mereka yang berada di pedalaman supaya tidak ketinggalan sebab fasiliti itu kurang. Tapi bukan disebabkan oleh sekolah, tapi memang keadaannya begitu. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya walaupun kita kata ada jurang dari segi akses kepada teknologi komunikasi, khususnya device-device ataupun peralatan untuk pendidikan dalam talian, dan juga dari segi connectivity, tapi sebenarnya kalau kita tengok angka, lebih daripada 490,000 Google Classroom yang telah dibina dalam tempoh PKP ini, yang melibatkan lebih daripada 220,000 orang guru, dan ini telah pun mencapai lebih daripada 1.5 juta murid. Jadi dalam tak diam, walaupun kita kata ada jurang, bilangan yang kita dapat capai itu agak besar. Tapi mengambil kira bahawa bukan semua yang dapat akses, kita juga tadi sebut TV pendidikan. Sebab kalau kita lihat, lebih 90% daripada isi rumah kita ada TV. Ada TV. Ada ya, TV. betul. Cuma mungkin cabarannya di kawasan-kawasan yang menggunakan generator contohnya. Sebab generator biasanya dipasang pada waktu malam. Sedangkan siaran TV kita pada waktu siang. Jadi itu ada satu cabaran macam mana nak ubah suai dari segi penggunaan TV pendidikan itulah. Tapi lagi satu ialah yang kita lihat mungkin dari segi komputer peribadi ataupun dari segi notebook, tablet, peratusannya agak rendah. Antara 2% hingga 10% bergantung kepada jenis peralatan tersebut dan sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Tetapi rata-ratanya lebih 40% mempunyai handphone. Jadi guru-guru juga menggunakan handphone juga untuk berkomunikasi dengan murid. Jika lebih sukar sebab dia bukanlah dalam talian menggunakan komputer, tetapi boleh hantar WhatsApp contohnya, boleh hantar kerja rumah menggunakan buku teks, buku-buku kerja,
jadi masih boleh berkomunikasi. Betul. Dalam hal ini juga, sepanjang tempoh PKPB ini, cikgu banyak memberi tugas secara dalam talian dan ada juga yang sedikit mengecewakan saya. Walaupun saya bukan cikgu, tapi emosi itu turut rasa sebab ada segelintir ibu bapa yang memarahi golongan pendidik, memberi kerja terlalu banyak dalam tempoh PKPB ini. Namun, itulah realitinya kerana pendidikan itu perlu berjalan dalam tempoh ini kerana kita tidak mahu ada yang ketinggalan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun sepanjang mana sekolah ini bercuti. Namun itu akan ditangani oleh Dr. Habibah sebentar saja lagi. Saya rasa saya pandang Dr. Habibah ni macam pandang cikgu saya. Saya rindu kat cikgu saya, tapi kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini.